Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang yang menonton video ni. Aku Asri dan aku nak cerita kat korang berkenaan dengan review Cthulhu AIO bahagian kedua. Hari tu bahagian pertama aku ada ceritakan berkenaan dengan design hardware dia macam mana kan. Dan kali ni dalam video review yang kedua ni, bahagian kedua ni aku akan ceritakan berkenaan dengan chipset dia. Okey, tanpa berlengah lagi, kita tengok So chipset Cthulhu AIO ni, kejap, cuba kita zoom sikit kalau kita boleh. Right. So chipset Cthulhu AIO ni adalah satu chipset yang dibangunkan sendiri oleh syarikat Cthulhu Mod. Chipset dia diorang gelar, diorang kata nama chipset ni adalah Atom. Dan sebelum ni, chipset ni pernah digunakan di dalam device yang dikeluarkan oleh syarikat ni juga. Nama device tu adalah Hastur Mod. Jadi dia ada pelbagai ciri-ciri features dia lah yang tersendiri berkenaan dengan chipset dia ni. So, nak access chipset ni, bila kita buka panel, kan? Panel bahagian fire ni, kan? Bahagian fire ni punya panel, kita chipset dia dekat bahagian bawah ni lah. Dan macam tu. Ni chipset dia. Ni display dia. Dan dalam ni adalah dia punya chipset. So ada wire-wire dan sebagainya lah kat bawah ni. Sekarang ni untuk pengoperasian chipset ni, Cthulhu Mod meletakkan 3 butang. Satu butang fire, satu butang kiri, satu butang kanan, ataupun butang bawah, butang atas. Up and down lah, ataupun left and right. So itu untuk kita navigate ke dalam menu dia. So bila kita tekan, ni dia punya display dia. Display chipset tu lah. So dalam ni display dia ada ditunjukkan 0.35 ohm, iaitu resistance untuk coil, 0.0 watt. Dia punya sekarang ni tak ada penggunaan. So kalau kita fire, tu dia punya firing. Kemudian bawah ni adalah dia punya ampere, kekuatan bateri kot. Bawah ni adalah indikator bateri. Atas ni adalah jenis mode yang kita select, yang kita gunakan. Macam sekarang ni adalah di dalam mode volt, voltage. Bawah ni V, voltage. So untuk kita bertukar mode pengoperasian dia, kita tekan fire button 3 kali. 1, 2, 3. So bila kita tekan 3 kali, nampak tak? Dia blinking dekat kawasan V tu, volt tu. So kita select BYP bypass. Kita gunakan button button kanan ataupun kiri pun boleh. Kemudian tak apa jelas lah guys Kemudian mode-mode yang lain juga akan ditampilkan. Okay, SS, nampak tak? Kat situ SS, ditulis SS tu stainless steel, TI titanium, kemudian TCR temperature control, kemudian P power, power ni untuk wattage lah, kemudian V voltage, kemudian bypass. Macam tu lah kita boleh navigate around dia punya menu, dan ada dia panggil round robin. Tak kira kita tekan kiri atau kanan, dia akan pergi ke menu-menu dia. So sebagai contoh, sekarang ni kita ambil mode P, power power mode, dan kemudian tekan fire untuk kita select. So dia akan kekal dekat P. So P sekarang ni mode dia power, dan 31 watt adalah dia punya wattage yang kita select. So kalau kita fire, begitu. So sebenarnya dari segi pengoperasian, menu dia sangat user friendly dan mudah untuk digunakan. Tak perlu advance orang kata pemilihan menu-menu yang disediakan tu tidak sangat-sangat memeningkan kepala lah. Dia sangat-sangat simple. Dan kelemahan dia pula lah, display dia terlalu kecil sangat lah display dia ni. Kadang-kadang agak susah nak menentukan atau nak membaca apa benda mode yang kita tengah pilih dan berapa banyak firing wattage yang digunakan ataupun voltage yang digunakan.
Okey, selain dari itu, okey, kita tekan 3 kali dia akan pergi select mode, untuk mode nak. Untuk mode kan, mode untuk selection mode. So kalau kita tekan lebih dari 3 kali, 1 2 3 4, apa jadi? Tak ada apa. Kalau kita tekan 5 kali, 1 2 3 4 5, dia akan off. Bila off, kita tekan memang tak jadi apa lah. Skrin tu tak menyala. Dan kalau kita nak onkan balik, tekan 5 kali juga. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nampak? Dia akan keluar logo Cthulhu. Lepas tu akan keluar dia punya main screen yang ini. Okey, di samping tu dia juga ada shortcut. Shortcut apa? Iaitu kombinasi. Kalau kita boleh cakap macam tu lah. Kombinasi kalau kita contoh tekan button kanan ni dengan fire button serentak, apa akan jadi? 1 2 3. Tekan serentak. Dia akan offkan, dia akan onkan LED. So apa dia on LED ni? Kalau kita tekan fire, lampu fire tu, lampu dekat butang ni, butang fire ni akan menyala. Itu maknanya LED on. Kalau kita tekan button kanan ni dengan power lagi sekali, fire button lagi sekali, tekan lama sikit, dia akan kata LED off. Bila LED off, kita tekan fire button dan lampu dekat sini tak menyala. Jadi kalau kita gunakan mode begini, iaitu LED ni off, maksudnya kita ada sedikit penjimatan bateri lah. Tak adalah banyak mana, tapi jimat lah sikit kan, sebab tekan fire button, lampu tak menyala. Itu satu features yang dia ada untuk menjimatkan bateri. Okey, apa kata kalau kita tekan fire button dan butang kiri? Butang kiri ni kita tekan sekali dengan fire button serentak. 1 2 3. Okey. Apa yang berlaku di situ? Okey, yang berlaku di situ adalah LCD dia off. Maksudnya bila kita tekan fire button, dia hidup. Dia menyala, ada firing, tapi LCD screen tu tidak dinyalakan. Tidak ada tulisan apa-apa, kosong. Ini pun satu lagi features untuk menjimatkan bateri lah. Sebab biasanya bila kita dah setkan wattage ataupun volt yang kita nak, kita dah tinggal je. Kita tak ada nak belik-belik lagi, nak adjust lagi kan. Itu satu lagi features untuk jimatkan bateri. Macam aku, selalunya aku akan tutup LED dia tadi untuk fire button ni supaya lampu dia tidak menyala. Dan akan tutup LCD dia supaya lampu di skrin ni tidak menyala, dan kira sedikit jimat lah sikit bateri kan, sebab kita tahu device yang gunakan 18650 ni, dan juga kalau guna RBA dalam ni memang akan kuat lah makan bateri. Okey, itu kombinasi button yang ada. Okey, so kalau kita nak onkan balik LCD dia macam mana? Kita tekan button kiri dan tekan fire button serentak. Okey, begini So kalau kita tekan dua button kiri dan kanan ni, jadi apa-apa tak? So kita tengok tekan serentak, nampak gayanya macam tak ada apa-apa. So kalau kita tekan 3 button ni serentak, fire button dan button kiri dan juga button kanan, apa akan jadi? Pun tidak ada apa-apa. So itu adalah serba sedikit mengenai pengoperasian button kombinasi-kombinasi yang ada dalam Cthulhu AIO ni. Dan untuk makluman semua, chipset Atom yang disediakan di dalam ni, di dalam Cthulhu AIO ni, dia bukan DNA. Ramai yang mengatakan Cthulhu AIO ni guna DNA lah. Oh tidak. Chipset ni chipset yang dibangunkan sendiri oleh Cthulhu AIO. Dia bukan outsource. Dia bukan dibangunkan oleh Evolve. Sebab DNA dia lain. Dia punya user interface dia lain. Komponen-komponen di dalam dia lain. Firing dia lain. Dan dia tak sama lah. Dia bukanlah Atom. So Atom ni adalah yang didevelopkan, dibangunkan sendiri oleh Cthulhu Mod. Syarikat Cthulhu Mod. Dan dari segi performance chipset dia ni orang kata mampu mengeluarkan tendangan-tendangan yang sedap lah. Kalau dia memproses untuk firing
RBA untuk firing coil, ataupun kalau letak OCC pun tendangan dia tu lebih jitu berbanding kalau kita pakai pen type mode ataupun mod biasa yang menggunakan mod pula port biasa yang lebih kecil saiznya. Sebab Atom ni memang dia design untuk digunakan dalam mod yang lebih mengeluarkan firing dan tembakan-tembakan yang power dia lebih tinggi. Okey, dari segi power, kalau tak silap aku, dari segi wattage dia boleh sampai ke 60 watt. Cuba kita tengok maksimum berapa dia boleh pergi. So di sini ditunjukkan dia bila kita tekan button ni, button atas ataupun button kanan ni, dia boleh pergi kalau wattage sampai ke 60 watt. Dan dia tak ada round robin 60 watt ni kalau kita tekan lagi tak boleh pergi ke kosong ataupun pergi ke bawah balik. So kalau nak ke bawah kena tekan button kiri. Berapa yang paling rendah? Paling rendah adalah 5 watt. 5 watt paling rendah, 60 watt paling tinggi. Itu dia punya konfigurasi dia kalau dalam mode power. Okay, so itulah tadi guys. Serba sedikit berkenaan dengan chipset yang ada di dalam Cthulhu AIO. Dan kalau korang ada Cthulhu AIO ni, aku rasa chipset dia antara chipset yang paling mudah digunakan dan tak perlu nak dikonfigure, nak wattage control ke, nak temperature control ke apa benda ke. Dia tak perlu nak connect pada PC ke apa benda untuk dikonfigurasikan Macam kalau DNA boleh connect pada PC, boleh tukar macam-macam. Ni tak ada function-function yang macam tu untuk advanced user tu, tak ada. Cuma kalau untuk akulah, ni secara jujur pendapat peribadi, panel yang diberikan ni susah. Maksudnya nak tengok wattage dia berapa, masalah, kena buka panel. Nak configure, nak adjust, nak nak naik turunkan wattage pun kena buka panel. Ni semua AIO macam tu sekarang, macam .AIO V2 kalau panel yang asal pun sama. Maknanya button ni tidak mesra pengguna sebab ditutup oleh panel. Tapi kalau siapa-siapa yang ada bajet lebih, boleh je cari panel yang ada designer buat, modders buat, yang ada lubang di sini, so button tu terkeluar, dan juga ada satu window kat sini supaya kita boleh nampak tulisan display yang dipaparkan. Ada juga panel yang clear panel dan ada button, so memudahkan pengguna lah. Right? So tu dia tadi serba sedikit perkongsian mengenai chipset Cthulhu AIO. Buat di sini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.